surah Al-Alaq, yang perkataan pertamanya adalah membaca bagi mendapatkan ilmu, dan perkataan yang terakhirnya adalah sujud dan taqarrub. Inilah dasar agama ini. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah mestilah berdasarkan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah mesti atas dasar ilmu. Jadi Abdul Rahman Habban Nakah, seorang ahli tafsir, menyebut untuk memahami surah ini kita perlu bertanya dua soalan. Soalan yang pertama, bagaimana mahu keluar dari kegelapan? Soalan yang kedua, apakah sikap manusia zaman berzaman kepada cahaya? Ya, dua soalan yang menyebabkan surah ini bahagian. Bahagian yang pertama bercerita tentang bagaimana mahu keluar daripada kegelapan. Itulah ayat 1 sehingga ayat yang kelima. Kerana ia diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi berada di dalam kegelapan Gua Hira di Jabal Nur. Namun 3 tahun selepas itu turunlah ayat yang seterusnya, ayat yang ke-6 hinggalah ayat yang ke-19. Dan ayat ini turun berbicara tentang realiti yang perlu dihadapi oleh para pendakwah, iaitulah manusia, sikap mereka kepada cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, surah ini berada di dalam Al-Quran selepas surah At-Tin. Dan tahukah anda, kedudukan suratul Alaq selepas surah At-Tin sangatlah sesuai, kerana surah Al-Alaq menerangkan apa yang sudah disebut di dalam surah At-Tin. Di dalam surah At-Tin, Allah Ta'ala menyebut manusia diciptakan dengan sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu kembali kepada serendah-rendah keadaan. Surah At-Tin memberitahu manusia Allah Ta'ala ciptakan bukan sekadar dengan tubuh yang sempurna, tetapi surah At-Tin memberitahu kesempurnaan manusia ini juga adalah apabila dia memberikan makanan kepada rohnya, bukan sekadar makanan kepada tubuhnya, iaitulah wahyu sebagai makanan untuk roh. Sebab itu surah At-Tin berbicara di ayat pertamanya, di kalimah yang pertamanya, tentang satu perkara yang kita makan, buah tin. Namun surah ini sebenarnya Allah Ta'ala bersumpah dengan lokasi para nabi menyampaikan wahyu kepada kaumnya. Kemudian Allah menyebut apabila manusia yang telah lengkap tubuhnya bersama mendampingi wahyu yang disampaikan oleh para rasul, itulah ahsanu taqwim, itulah kejadian yang paling sempurna. Tetapi manusia memilih untuk terjun kepada martabat yang paling rendah, asfala safilin, yang lebih rendah daripada binatang. Jadi itu surah At-Tin, ayah ibu. Tiba-tiba datang suratul Alaq menghuraikan, menerangkan pada bahagian yang pertama saya sebutkan tadi, ya, iaitulah manusia memerlukan makanan wahyu. Maka untuk menikmati makanan ini dia perlu melakukan iqra. Dan iqra pada bahagian yang pertama ayat 1 hinggalah kepada ayat yang kelima adalah 2 kali Allah Ta'ala sebut iqra dan iqra. Kerana wahyu ini akan menjadi makanan yang mengenyangkan roh. Seseorang akan menemui bahagia apabila dia membaca Al-Quran bukan sekadar hanya untuk membaca. Dia membaca Al-Quran seolah-olah dia membaca 2 kali. Maknanya apa? Dia mengulang baca, mengulang-ulang perbuatan membaca
untuk memahami dan bukan sekadar membetulkan cara bacaan. Ini akan menyebabkan manusia menemui apa yang disebut sebagai bahagia dan tenang. Kemudian datang bahagian yang kedua, ayat 6 hinggalah ke penghujung surah ini. Allah berbicara tentang manusia yang memilih untuk menjadi asfala safilin. Dan manusia itu adalah dimodelkan, dicontohkan, iaitulah lelaki yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, pemimpin kafir Quraisy di Makkah. Nabi mahu selamatkan kaumnya dengan memberikan makanan kepada roh ketika kaumnya hanya berpada dengan makanan kepada tubuh. Namun lelaki yang bernama Abu Jahal ini yang menyebabkan saki baki suratul Alaq diturunkan pada tahun yang keempat kenabian, kerana usahanya yang tidak putus-putus menghalang Nabi daripada memberikan sesuatu yang boleh membahagiakan kaumnya di dunia dan di akhirat. Yang menarik untuk difikirkan adalah mengapa wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi sebelum 23 tahun tirai perjuangan dibuka, mengapa perlu ada kejadian ataupun insiden pelukan keras ini? Mengapa walaupun untuk 5 ayat Nabi perlu mengalami pengalaman yang menggerunkan, dan Nabi perlu ada pengalaman sesak nafas, susah nak bernafas, dan Nabi boleh baca ayat 1 hingga 5 selepas Nabi boleh bernafas dengan stabil. Hikmahnya apa tuan-tuan? Hikmahnya sebagaimana para ulama kita sebut, Al-Quran seperti oksigen. Seseorang yang mengalami sesak nafas bila mendaki gunung yang tinggi atau berada di paras yang tinggi, yang paling penting baginya adalah bekalan oksigen untuk terus bernafas dan bernafas. Kalau pernafasan tidak stabil, dia memberikan kesan kepada otak dan tubuh, darah tidak mengalir dan seumpama dengannya. Jadi Al-Quran ini menyebabkan seseorang itu dapat kedamaian, ketenangan dan akan ilmu daripada Al-Quran. Kerana ini Iqra' yang kedua. Namun adab di hadapan kitab Allah, kita kena jaga Iqra' yang pertama. Iqra' yang pertama Allah sebut, baca Al-Quran untuk mengenang kamu datang daripada mana. Kamu datang daripada satu keadaan yang disebut sebagai alaq. Alaq ni tuan-tuan, kalau dalam proses kelahiran manusia, manusia bermula daripada satu peringkat namanya nutfah. Nutfah adalah air mani, iaitulah sperma yang telah bersatu dengan ovum. Lalu ia membentuk sesuatu objek kecil dalam perut isteri kita, dalam perut ibu kita, yang bentuknya kalau kita perhatikan hari ini dengan teknologi, dengan mikroskop dan seumpama dengannya, ia tidak besar mana seperti lintah, tetapi sifat dan keadaannya bergantung ataupun yang tergantung di atas rahim wanita. Jadi zigot ini kalau dalam bahasa hari ini, dia 40 hari sebelum membentuk daging mudghah. Subhanallah, Al-Quran sejak daripada wahyu yang pertama sudah berbicara tentang sesuatu yang hari ini teknologi sains tidak boleh mengingkari. Kejadian manusia bermula daripada stage 1 ini. Alaq bermakna manusia berasal daripada segumpal darah yang seperti berbentuk lintah, yang memakan, yang menelan, yang meminum darah ibu ini, isteri kita, yang menyebabkan isteri kita, ibu kita mula loya, pening-pening dan muntah-muntah. Ini adalah satu keadaan manusia yang bersendirian. Wahai manusia, semua kita berasal daripada satu keadaan di mana kita sangat-sangat lemah. Dan Allah Ta'ala yang memberikan kepada kita daging. Allah Ta'ala yang membalut kita dengan daging. Allah Ta'ala fakasawna al-'izama lahma. Allah kemudian kurniakan tulang. Allah Ta'ala kemudian kurniakan otot-otot. Kemudian Allah Ta'ala tiupkan roh. Kita ni nothing. Sehinggalah Allah Ta'ala la hawla wa la quwata illa billah. Allah yang berikan kita tubuh yang semakin membesar 9 bulan. Tiba-tiba manusia bila lahir ke dunia,
Dia lupa realiti dia berasal daripada keadaan yang sangat lemah. Dia boleh gugur pada bila-bila masa pada waktu itu. Tak ada manusia menghargai kejadian manusia ataupun anak di dalam kandungan pada keadaan stage 1 ini, tuan-tuan. Ya, yang keadaan stage 1 ini bukanlah satu keadaan yang menggembirakan sangat, kerana manusia pun belum mengetahui. Ya, belum mengetahui adanya anak di dalam perut isterinya. Jadi manusia dahulu sebenarnya tidak dikenali oleh sesiapa. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita berasal daripada satu keadaan yang kita tidak pun dikenali oleh sesiapa. Tiba-tiba lahir ke dunia, manusia menjadi seperti Abu Jahal. Ya.